Okay, ingat lagi kan tajuk haba? Macam mana, apa formula nak kira tenaga haba? Siapa ingat? Tenaga haba. Nak kira tenaga haba, formula dia. Ada dua formula kita belajar. Formula apa? Respon. Bermula formula apa yang kita belajar itu? Nak kira tenaga haba, formula dia adalah ada dua jenis formula kita boleh guna untuk kira jumlah UML. tenaga haba. Ya. Last kita belajar yang ni kan, Q sama dengan ML. Lagi apa lagi? QMC theta. Q sama dengan MC theta. So ada dua formula. Bezanya apa? Formula yang first ni melibatkan apa? Apa beza first dengan second ni? First ni kalau melibatkan perubahan suhu kan? Kalau ada perubahan suhu. Okay, kalau ada perubahan suhu, contohnya kita ada suhu rendah ke suhu tinggi. Ataupun suhu tinggi ke suhu rendah. Kan, perubahan suhu. Kita guna formula Q sama dengan MC theta. So kalau kamu nak kira tenaga haba yang diserap, pakai Q sama dengan MC theta. Kalau nak kira tenaga haba yang dibebaskan pun pakai formula yang sama juga. Q sama dengan MC theta. Cuma bezanya kan yang Q sama dengan MC theta ni melibatkan perubahan suhu. Dia ada suhu, dia ada berubah. Tapi kalau suhu tak berubah, kan suhu tetap. Contohnya suhu tetap ni macam apa? Macam takat. Takat apa contohnya? Yang suhu dia tetap ni takat. Kalau pembekuan kita panggil takat apa? Pembekuan. Dalam proses pembekuan ada takat apa kelas? Respon dalam proses pembekuan. Takat. Takat apa pembekuan? Ni graf. Graf turun. Proses pembekuan. Ni penyejukan Kalau pembekuan tu maksudnya apa? Daripada cecair tukar kepada pepejal kan? Okey. So kalau pembekuan, contohnya macam ni lah graf dia. Ni cecair, lepas tu pepejal. Okey, lepas tu ni kosong. Darjah Celsius. So, takat beku dia apa? Respon. Kosong. Ya, takat beku dia kosong Kenapa tak nampak pen ni sekejap. Baik. So, takat beku dia kosong. Takat beku kosong darjah Celsius. Kat sini lah tengok kat sini dia punya suhu dia. Okey. So kat sini suhu dia tetap kan kosong darjah Celsius yang dekat sini. Yang bahagian colour pink ni suhu dia tetap. Jadi kalau kamu nak kira tenaga haba pada suhu yang tetap ni, kamu pakai formula yang mana? Q sama dengan MC theta ke Q sama dengan ML? Respon. Q sama dengan ML. Ya, pakai formula Q sama dengan ML. Okey, yang ni kita panggil apa ni? Yang tetap ni, suhu tetap ni kita panggil haba apa ni? Haba Pendam. Ya, haba pendam. Okey. Haba pendam. So kalau dalam ni proses ni cecair kepada pepejal kita panggil haba pendam apa ni? Respon. Haba pendam. Kan ada dua jenis kan haba pendam. Ada haba pendam pelakuran dengan haba pendam pengawapan Tengok balik. Ada berapa jenis? Dua. Ada dua. Kan? So kalau proses cecair tukar ke pepejal ni haba pendam apa Pelakuran. Ya, haba pendam pelakuran. Okey. So yang melibatkan suhu tetap kita pakai formula yang haba pendam ni, yang ada L ni, Q sama dengan ML. Okey, jadi kita try lah jawab soalan B.
Soalan B lah. Soalan nombor 8. Okey, dia kata apa? Hitungkan kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan air yang asalnya suhu dia 30 darjah Celsius kepada steam. Steam tu gas. Okey, nak tukar kepada steam gas ni pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, jadi daripada air nak tukar kepada steam. So dalam proses ni apa? Haba diserap ke haba dibebaskan? Respon. Kelas. Air tukar kepada steam. So haba diserap ke ataupun haba dibebaskan? Diserap. Ya, dalam proses ni haba diserap. Sebab kita nak panaskan dia. Kalau kita nak sejukkan dia, kita panggil haba dibebaskan. Nak sejukkan dia. Okey, so kat sini bila haba diserap, okey, air nak tukar kepada steam. Proses apa ni? Ni proses apa? Pendidihan. Ya, proses pendidihan. So dalam proses pendidihan ada tak takat? Takat di mana suhu dia tetap. Kita panggil takat apa? Kalau tadi proses pembekuan kita panggil takat beku kan. Suhu tetap pada takat beku. Kalau ni proses pendidihan suhu tetap dia pada takat Didih. ya, pada takat didih. So pada takat didih ni kan suhu dia tetap. Jadi kalau kita buat graf, kamu akan dapat graf dia macam ni kan. Air tukar kepada steam. Okey, so dia akan jadi okey, ni graf. So air tukar kepada steam. Contohnya air memula suhu dia berapa? 30 darjah Celsius. Okey, ni contoh 30 darjah Celsius. Okey, so air dia naiklah kan, dia tukar, lepas tu nak tukar kepada steam. Okey, so yang ni kita panggil cecair. Yang ni kita panggil steam, okey, ataupun gas. Okey, so dia punya suhu tetap dia yang ni yang ni, yang mana yang color kuning ni. Tak nampak. Okey, yang color purple ni. So yang color purple ni suhu tetap. So bila suhu tetap kita panggil dia takat didih. Okey, so bila dalam takat didih suhu tetap dia pada berapa kelas? Kalau air takat didih 100. So kat sini takat didih dia 100 darjah Celsius. Okey, jadi dalam proses penyerapan haba ni daripada cecair nak tukar kepada steam, dia serap haba. Jadi kita nak kira berapa tenaga haba yang diserap. So dalam proses ni ada dua jenis formula lah kamu kena guna. Satu tu formula yang guna Q sama dengan MC theta sebab melibatkan perubahan suhu kan. Daripada 30 darjah Celsius ni nak tukar kepada daripada 30 darjah Celsius nak tukar kepada 100 darjah Celsius ni perubahan suhu. Lagi satu formula pakai Q sama dengan ML. Sebab kat sini ada suhu tetap iaitu memula cecair 30 darjah Celsius, lepas tu dia naik kat sini. So dekat takat didih ni dia ada apa? Dia ada cecair dengan gas kan, steam. So cecair dia suhu dia ni lah 100 darjah Celsius. Gas ni pun 100 darjah Celsius. So suhu dia tetap. Bila suhu dia tetap dia pakai formula yang ni Q sama dengan ML. Okey, jadi kamu buatlah. Okey, so mula-mula cecair kan air. Suhu dia 30 darjah Celsius. Okey, kejap mana ni? Okey, asalnya suhu 30 darjah Celsius. Lepas tu dipanaskan kan. So air tu serap haba, jadi suhu tu akan naik. Dia naik berapa suhu dia? Respon. Dia naik berapa ni? 70. 70, mana ada 70 kat situ? 100.
Ya, 100. Kan memula ni air 30 darjah Celsius. So dia naik. Dia naik kepada suhu 100 darjah Celsius. Dia naik kepada suhu 100 darjah Celsius. Okey, lepas dah jadi 100 darjah Celsius. Kan dah jadi 100 darjah Celsius. Lepas tu dia tukar pula jadi steam. So dekat sini ada air dan juga ada steam. So ada juga steam, okey? Iaitu 100 darjah Celsius. So inilah proses yang terlibat daripada air 30 darjah Celsius tukar kepada steam 100 darjah Celsius. Nak tukar kepada steam ada takat apa? Ada takat didih, kan? So kat sini dah takat didih dia iaitu suhu dia sama, okey, 100 darjah Celsius dengan 100 darjah Celsius. Jadi kat sini ada dua formula lah nak kira tenaga haba. Okey, memula tenaga haba daripada 30 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius pakai formula apa? Respon. Q MC theta. Ya, pakai Q sama dengan MC theta. Okey, lepas tu dah sampai 100 darjah Celsius air, kemudian air tu nak tukar jadi steam kan. So takat didih terlibat, ada takat didih. Jadi kat sini suhu dia tetap, okey, 100 dengan 100. Jadi pakai formula apa waktu ni? Q Respon. sama dengan ML. ML. Ya, pakai formula Q sama dengan ML. So ada dua tenaga haba yang diserap. Okey, ada dua stage. Memula stage dia yang ni. 30 darjah Celsius naik 100 darjah Celsius. Lepas tu takat didih, okey, 100 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius. Suhu dia tetap. So pakai ni QML dengan QMC theta. Faham ke benda ni? Boleh? Boleh. Okey, so kira tenaga haba yang ni, yang daripada air 30 darjah Celsius tukar ke 100 darjah Celsius ni. Kira sekarang dapat berapa? So M, tahu kan M? M tu jisim. Okey, Q sama dengan MC theta. So jisim air, berapa jisim air? Respon. 2 kg. 2 kg. Okey, C tu apa C? C tu muatan haba tentu air. Berapa muatan haba tentu air? 4.2 4.2. 4.2 Darat 10 kuasa 3. Okey, lepas tu theta, perubahan suhu. Berapa perubahan suhu daripada 30 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius? Perubahan suhu dia. 70. Kat situ, 70. ya, kat situ baru 70 darjah Celsius kita tolak. Suhu tinggi tolak suhu rendah. 70. Okey, so darab kan 2 darab 4.2 darab 10 kuasa 3 darab 70. Berapa? Dah kira lah, berapa dapat? Okey. Pandai kan nak tekan kalkulator? 288,000 Ustazah. 588,000. Ya, betul. Okey, apa unit dia ni? Senang je. Tenaga. Apa-apa tenaga haba kan? Unit dia joule. Okey, J besar, joule. Kamu ingat ni je, kalau tenaga tak kisah tenaga haba ke tenaga apa lagi tenaga kinetik ke tenaga keupayaan graviti ke apa-apa tenaga unit dia joule joule. Okey, so dah settle yang itu. Okey, next. Kira yang ni pula. Yang suhu tetap ni, yang Q sama dengan ML ni. Okey. Jadi pakailah formula Q sama dengan ML. Cuba kira dapat berapa. Ni dah kan? Okey, ni pula. Q sama dengan ML. So M jisim dia sama jugalah. Kalau dah daripada awal jisim air dia 2 kg, so dia jadi steam pun 2 kg juga so semuanya 2 kg. Okey, ni 2 kg, ni 2 kg, ni pun 2 kg juga. So jisim dia 2 kg. Okey, 2 kg. Okey, next. Ni haba pendam apa ni? Haba pendam tentu air kepada steam. Kita panggil haba pendam tentu apa? Respon. Penguapan steam.
Ya, pengawapan steam. Ni haba pendam tentu pengawapan. Jadi dia punya ni nilai dia 2.26 darab 10 kuasa 6. Okey, dapat berapa? Dah kira dah. Okey, respon. 4.520.000. 4.520.000. Ya, 4.520.000 unit dia. Unit dia apa unit dia? Joule. Joule. Ya, joule. Okey, so bila dah kira tenaga haba yang diserap, kemudian kita pun tambah. Okey, yang ini tambah dengan yang ini ha. So total semua berapa? Berapa tenaga haba yang diserap? Jumlah keseluruhannya. 5.108.000. Ya, 5.108.000 joule. So inilah jumlah tenaga haba yang diserap dalam proses cecair nak tukar kepada steam. Okey, boleh? Faham ke benda ni? Faham. Faham. Okay, dia punya tips dia senang je. Kalau kamu tengok proses dia, proses pendidihan, mesti ada takat didih. So kalau ada takat didih, mestilah ada suhu tetap. Okay, 100. Macam tu. Yang lain tu buatlah yang ni, yang ada perubahan suhu ni. Macam tu. Okay. Kalau proses tu proses pendidihan kan. Kalau dia kata proses pembekuan, mesti ada takat apa? Takat beku. Takat beku. Okay, so bila takat beku, so kamu tahulah berapa suhu kalau takat beku ni kan. Kalau cecair tukar kepada pepejal, takat beku dia berapa? Kosong. Kosong. Ni kosong, yang ni pun kosong. So kat sini formula dia Q sama dengan ML sebab tak ada perubahan suhu kan. Pakai formula Q sama dengan ML. Untuk apa ni? Untuk kira tenaga haba yang tenaga haba yang apa ni? Diserap ke dibebaskan ni kalau cecair tukar pepejal? Tenaga haba. Dibebaskan. Dibebaskan. Okey, macam tu je. Okey, next. Contoh 9. Okey, dia kata sebuah tin aluminium berjisim 200 gram mengandungi air, mengandungi 250 gram air. So bayangkan ni tin, dalam ni ada air. Okey. Lepas tu tin yang ada air ni kita letak dalam kotak beku. Tahu kan kotak beku tu apa? Peti ais lah So dia masukkan dalam kotak beku pada suhu negatif 5 darjah Celsius. Okey, dia kata jika suhu awal, ni suhu awal bagi tin dengan air 28 darjah Celsius. Okey, suhu awal dia 28. Okey, kalaulah suhu awal 28, kenapalah sekejap Kalaulah suhu awal dia 28 darjah Celsius, kalau kamu masukkan dalam peti beku yang negatif 5 darjah Celsius, nanti kan tin air ni dia akan jadi berapa suhu air dia? Suhu akhir dia berapa? Berapa suhu akhir dia? Respon. Asalnya 28 darjah Celsius. Kemudian kamu masuk dalam peti beku, nanti suhu akhir jadi apa? -5. 23. 23 kan. Peti beku ni pula memang suhu dalam peti beku tu negatif 5 darjah Celsius sejuk. So kalau kamu masukkan tin air ni dalam peti beku yang negatif 5 darjah Celsius ni, nanti peti air, dia punya tin air ni akan jadi daripada 28 dia akan turun jadi -5. negatif 5 lah kan. Dia ikut sama dengan peti beku ni. Kalau kamu punya peti beku tu negatif 5 darjah Celsius, so tin air ni pun dia akan jadi negatif 5 darjah Celsius juga. Dia ikut peti beku tu. Peti beku, peti air. Boleh? Faham tak yang ni? Faham. Okey, faham. So dalam ni kita ada, kamu kena kira dua benda. Satu tu untuk tin, satu tu untuk air. Okey, kita kira untuk tin dululah. Kira untuk tin.
Okey. Jadi tin suhu awal dia 28. Lepas tu masuk dalam peti beku yang negatif 5 darjah Celsius ni. So suhu akhir tin ni akan jadi negatif 5 darjah Celsius. So berapakah tenaga haba yang dibebaskan? So nak pakai formula apa ni? Respon. Formula untuk tin. Asalnya 28. MC theta. Kemudian jadi negatif 5. Kita pakai formula Q sama dengan apa? MC MC theta. theta. Ya, Q sama dengan MC theta sebab ada perubahan suhu kan. Okey, kalau untuk tin, dia tak ada tau mengalami takak beku, tak ada Yang mengalami takak beku siapa? Bukan tin yang mengalami takak beku. Tin tu dia sejuk je. Yang mengalami takak beku nanti adalah Air. ya, air. Ya Allah, kejap air. Apa pasal ni kejap. So air tu yang akan mengalami takak beku. Okey, daripada air tukar jadi pepejal. Air yang mengalami takak beku. Tin tak alami takak beku. Tin tu setakat sejuk je, dia jadi sejuk. Okey, kita kira untuk tin. So untuk tin daripada suhu awal 28 turun jadi negatif 5. Jadi nak kira tenaga haba yang dibebaskan pakai formula yang sama juga iaitu Q sama dengan MC theta. Okey. Formula yang sama juga tenaga haba yang dibebaskan, yang kalau nak sejukkan pakai formula yang sama juga. Okey, so M jisim tin. Okey, berapa jisim tin? Kita tengok berapa jisim tin? 200 gram. Okey, 200 gram. Perlu tak kita tukar kg? Sepatutnya tukar kg. Perlu. Perlu kan? Tapi masalahnya perasan tak dalam soalan ni dia bagi dia bagi muatan haba tentu aluminium. Oh, tin ni tin aluminium tin aluminium. Muatan haba tentu aluminium dia bagi dalam unit apa ni? Muatan haba tentu 0.9 joule, joule pula. Joule. Okey, 0.9 joule gram. Gram dia bagi dalam unit gram kan? So kalau dia bagi dalam unit gram, tak perlulah kita tukarkan jisim dia kepada kg. So kita ambil juga gram, okey? Sebab dalam soalan dia pakai gram, muatan haba tentu. Muatan haba tentu air pun kat sini pun dia pakai gram. Gram, semua gram. So yang tadi dia pakai kg kan? Kalau macam ni muatan haba tentu apa? Yang ni dia pakai kg. Ini pun dia pakai haba pendam ni pun pakai kg. Dalam soalan ni dia pakai gram. So unit kena selarilah. Kalau dia pakai gram jadi jisim dia tak payahlah tukar kg. Gram jugalah. So jisim dia 200 gram. Boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu muatan haba tentu aluminium. Muatan haba tentu tin aluminium kan. Dia buat daripada aluminium 0.9 joule gram. Okay, so 0.9. Lepas tu perubahan suhu. Okay, berapa perubahan suhu? Daripada suhu awal 28 turun ke suhu akhir negatif 5. So berapa perubahan suhu dia? Okay, nak tahu perubahan suhu dia mesti suhu tinggi tolak suhu rendah. So suhu tinggi 28 darjah Celsius tolak suhu rendah berapa? Negatif 5. So 28 tolak negatif 5 berapa? 33. 33. Okay, 33. Okay, so cuba kira dapat berapa? 5,940. Ya, 5,940 joule. So inilah tenaga haba yang dibebaskan oleh tin aluminium supaya untuk jadi sejuk kan. Nak jadi sejuk kenalah bebaskan haba. So dibebaskan haba banyak ni lah. Okay, so tu untuk tin. Okay, next kita buat untuk air pula. Okay, air. Untuk air ni air. Yang daripada air jadi pepejal ni. Okay, so daripada air dia jadi pepejal. Jadi pepejal maksudnya jadi ais lah kan? Betul.
Betul. Betul. Okey. So daripada air nak jadi ais, kita panggil proses dia proses pembekuan. So dalam proses pembekuan mesti ada takak beku dia. Okey, berapa takak beku dia? Kosong. 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 So kat sini 0 darjah Celsius, sini pun 0 darjah Celsius juga. Okey, sebab takak beku suhu dia tetap 0, 0. Okey. Daripada ais 0 darjah Celsius, dah jadi ais. Lepas tu dah jadi ais kan 0 darjah Celsius, tapi dia akan sejukkan lagi sebabnya peti beku ni kan negatif 5 darjah Celsius. So nanti ais tu akan jadi berapa darjah Celsius? Suhu air dia -5. -5. negatif 5. So dia akan tukar kepada ais yang suhu dia negatif 5 darjah Celsius. So kat sini melibatkan perubahan suhu Okey. Okey, itu dah settle lah itu. Tadi awal-awal suhu air berapa sebenarnya? Sebelum pembekuan ni Sebelum kosong berapa suhu? 28. 8. 28 kan. So buatlah kat sini air kat sini 28 darjah Celsius. So inilah dia punya stage dia daripada dia punya pertukaran dia daripada air 28 tukar air 0 darjah Celsius, lepas tu ais kosong, kemudian ais negatif 5. Ada 3 stage. Okey. So kat sini nak pakai formula apa ni? Daripada 28 darjah Celsius, air tukar kepada 0 darjah Celsius. Pakai QMC theta. ya, Q sama dengan MC theta. Yang ni daripada air 0 darjah Celsius ke ais 0 darjah Celsius. Pakai formula apa? UML. Ya, Q sama dengan ML. Okey, lepas tu yang ni daripada ais 0 darjah Celsius pergi ke ais negatif 5 darjah Celsius. Q MC theta. Ya, Q sama dengan MC theta. Okey. So ada 3 benda kamu kena kira. Okey, kita kira yang ni dulu. Q sama dengan MC theta tu. Okey. Yang tadi jangan padam Tadi berapa tin? 5940 Tadi tin aluminium 5940 joule. Okey. So kita kira lah untuk air. Okey, kita kira untuk air. Yang ni yang nombor 1 ni. So Q sama dengan MC theta. Jadi jisim air berapa jisim air? 250. Okey, 250 gram. Tak perlu tukar kg sebabnya dia punya muatan haba tentu air dia bagi dalam ni 4.2 joule gram. Dia bagi dalam unit gram. So tak payahlah tukar kg. Okey, so muatan haba tentu dia 4.2 theta. Perubahan suhu dia berapa? 28. 28. Okey. Dapat berapa? Dah. 29,400. 29,400 unit dia. Joule. Joule. Okey. So dah settle yang nombor 1. Okey, next yang nombor 2 pula. Ni nombor 2 ni. Q sama dengan ML ni. Okey. Dah jisim dia sama jugalah kan. Kalau tadi air 250 gram. So semua pun 250 lah kat sini. Okey, kat sini 250 gram, sini 250 gram, 250 gram, ini pun 250 gram. Okey, so iaitu 250. Okey, L tu apa? Haba pendam tentu apa ni? Ni haba pendam tentu apa ni? Pelakuran. Pelakuran ais. Haba pendam tentu pelakuran ais. Dia bagi berapa? 340 340. Okey, so dapat berapa? 85,000. 85,000. Okey, 85,000 joule. Ni tenaga haba yang dibebaskan. Okey, yang ni dia bebas haba sebanyak 29,400 joule. Yang ini dia bebaskan haba sebanyak 85,000 joule.
Untuk jadi ais. Okey, lepas tu stage yang ketiga pula. Ini pula formula dia. Daripada 0 darjah Celsius dia turun kepada negatif 5 darjah Celsius. So melibatkan perubahan suhu kan. Okey, kira dapat berapa formula dia ni? Tenaga haba yang dibebaskan ni berapa? M dia 250 juga. Okey. Lepas tu muatan haba tentu. Tadi muatan haba tentu air kan. Sekarang ni muatan haba tentu ais. 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 Berapa muatan haba tentu ais? 2. 2. Okey, 2. Okey, perubahan suhu pula. 5. Ya. Dia nak tahu perubahan suhu, dia mesti suhu tinggi tolak suhu rendah. Jadi suhu tinggi 0 darjah Celsius. Suhu rendah dia negatif 5 darjah Celsius. Jadi 0 tolak negatif 5. Dapatlah 5. 5. Okey, so kamu pun kira dapat berapa? 2,500 joule. 2,500 joule. Okey, jadi semua keseluruhan. So berapa jumlah tenaga haba yang telah dibebaskan oleh air untuk menjadi ais? Berapa? Tambahkan semua. Dah, tambah dah. Tambahkan 29,400 tambah 85,000 tambah 2,500. Berapa? 122,840. 122,840 joule. Ni tenaga haba yang dibebaskan oleh air, okey? Oleh air. Okey, so dapatlah jawapan. Jadi soalan tanya apa? Dia nak ni kan, hitungkan kuantiti haba yang perlu dialirkan daripada air dan tin itu. Yang perlu dibebaskan lah oleh air dan tin itu. So tadi yang haba yang dibebaskan oleh air 122,840 joule. Ini air. Yang tin tadi, tin aluminium tadi, tenaga haba yang dibebaskan sebanyak berapa tadi? 5940 joule 5940 joule. Jadi jumlah semua berapa? Tambahkan semua. Cikgu yang tu jumlah semua dah. Ya Allah, dah tambah semua dah ke? Okey. Kejap. Kamu kira yang untuk air tu je. Kalau untuk air saja berapa? 116,900. 116,900 joule. Jadi bila dah tambahkan air dengan tin tu, so jumlah dia berapa tadi? 122,840 joule Tu Ustazah. Okey, so inilah jumlah tenaga haba yang dibebaskan oleh air dan tin untuk jadi sejuk. Okey, faham ke ni? Dah faham? Faham. Okey, faham. Okey, next. Okey, kita tengok pula ni. Ni biasa kot kamu tengok ni. Apa beza penyejatan dengan pendidihan? Ni dah belajar kot masa sains sekolah rendah Sains bila kamu belajar ni? Sains form 1. Okey, apa beza dia? Kalau penyejatan, kamu tak perlukan sumber api tak perlukan sumber apa? Sumber api lah, tak perlukan sumber bahan api. Dia terjadi secara automatik. Tiba-tiba je air tu menyejat. Tapi mesti ada haba lah kan. Tapi tak perlulah kamu nak pasang Bunsen burner ke apa ke, tak perlu. So dia berlaku pada sebarang suhu, berlaku pada permukaan cecair sahaja, tiada kesan yang nyata. Maksudnya kan tak adalah kamu nampak air tu macam mendidih kan, boiling, ada bubble-bubble lah, tak nampak. Okey, tapi kalau penyedihan mesti kena ada apa? Mesti kena ada bahan api, mesti kena ada Bunsen burner kan untuk panaskan air tu.
So dia akan berlaku pada takat didih sahaja. Okey. Penyedihan ni berlaku pada takat didih sahaja. So kalau kamu nak panaskan air, kan kamu nak panaskan air, nak tukar jadi kepada gas. So air tu hanya tukar jadi gas pada takat apa? Takat didih. Berapa takat didih? Respon. 100. 100. 100 darjah Celsius barulah air tu tukar jadi gas. Okey, lepas tu dia berlaku pada semua bahagian cecair. Lepas tu apa lagi? Dan kamu akan nampak gelembung gas. Okey, gelembung gas dihasilkan. So itulah beza penyejatan dan penyedihan. Boleh ke ni?